Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Syahmi bin Matusin. Nombor metrik 052216. Hari ini saya akan membentangkan tentang Perang Jamal dalam sejarah Islam. Perang dapat didefinisikan sebagai sesuatu perkelahian ataupun pertempuran dengan menggunakan senjata yang melibatkan satu negeri dengan negeri yang lain. Manakala dari segi pandangan Islam, terdapat perkataan Arab iaitu qital ataupun ghuzwah yang membawa istilah umum bermaksud melawan musuh dari erti khususnya. Dapat dilihat di sini bahawa peperangan wujud adalah disebabkan kesalahfahaman ataupun ketidakfahaman antara dua belah pihak. Perkara tersebut menyebabkan timbulnya rasa dendam dan benci, dan peperangan harus dielakkan daripada terjadi supaya tidak mengorbankan nyawa, harta benda dan keadaan sesuatu tempat. Namun dahulu perang wujud kerana ingin mempertahankan agama Islam. Terdapat beberapa perang, antaranya perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq. Namun yang ingin saya ceritakan di sini ialah berkaitan dengan perang Jamal. Perang Jamal ini adalah perang yang melibatkan orang Islam sahaja. Perang yang dianggotai oleh pihak Sayyidina Ali dan pihak Sayyidatina Aisyah. Perang ini tercetus adalah disebabkan golongan pemberontak telah mengapi-apikan kedua-dua belah pihak, iaitu pihak Sayyidina Ali dan pihak Sayyidatina Aisyah, dan mereka membunuh Khalifah Utsman. Maka dari sinilah puncak perang Jamal berlaku. Antara faktor perang Jamal ialah kesalahfahaman antara kedua belah pihak yang disebabkan terlibatnya golongan munafik. Perang Jamal bukan bertujuan untuk berbunuh-bunuhan, namun ianya adalah untuk mewujudkan perdamaian. Dan kata sepakat berkaitan penuntutan ke atas pembunuhan Khalifah Utsman, merupakan Khalifah Islam yang ketiga. Selepas kematian Khalifah Utsman, ahli syura telah bersepakat untuk mencari pengganti khalifah yang baru, dan mereka telah mencadangkan Sayyidina Ali sebagai pengganti. Namun Sayyidina Ali cuba untuk menolak, tetapi akhirnya didesak, menyebabkan Sayyidina Ali terpaksa menerima. Dan pada ketika itu wujudnya banyak cabaran. Yang pertama ialah dalam bahagian pentadbiran, dan yang kedua ialah berkaitan dengan pembunuhan Khalifah Utsman. Sayyidina Ali telah memilih untuk mementingkan mentadbir negara dan ingin menghukum pesalah ataupun pembunuh yang membunuh Khalifah Utsman tanpa qisas. Dan wujudnya subahat antara pihak pembunuh, iaitu seorang yang melakukan pembunuhan
Namun kumpulan mereka bersubahat untuk untuk merahsiakan siapa pembunuh sebenar. Dan pembunuh dan kumpulannya telah berbai'ah ke atas Sayyidina Ali dan menyebabkan Sayyidina Ali tidak boleh menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Setelah Sayyidatina Aisyah mendengar tentang perkhabaran tersebut, Sayyidatina Aisyah dan para tentera bergerak dari Mekah hendak menuju ke Madinah. Namun Sayyidina Ali telah bergerak ke Kufah berdekatan dengan Basrah dan ingin membuat rundingan ataupun jalan penyelesaian agar tidak wujudnya perang sesama Islam. Terdapat riwayat yang mengatakan Sayyidina Ali telah menemui sepupunya iaitu Zubair bin Al-Awwam dan berkata, "Wahai Zubair, ingatkah engkau pada suatu hari Rasulullah menggandingkan kita berdua lalu bertanya kepada engkau, adakah engkau mencintai Ali? Lalu engkau menjawab, bagaimana aku tidak mencintai sepupuku sendiri ya Rasulullah? Wahai Zubair, ingatkah engkau lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu hari nanti engkau akan menzaliminya, dan hari tersebut adalah pada hari ini." Setelah Zubair bin Al-Awwam mendengar ucapan daripada Sayyidina Ali, beliau merasa sedih dan menangis, dan beliau telah bersetuju untuk mewujudkan perdamaian. Namun golongan pemberontak merasa terancam sekiranya perdamaian dilakukan, mereka akan lebih mudah untuk dihukum dan dipersalahkan. Dengan itu mereka telah merancang sesuatu perbuatan untuk melaga-lagakan kedua-dua belah pihak. Perkara yang mereka rancangkan ialah mereka telah menyerang kedua-dua belah pihak pada waktu malam yang gelap, yang menyebabkan kedua-dua belah pihak merasa tertipu dan menyebabkan tercetuslah perang Jamal yang melibatkan menantu Rasulullah dan anak Rasulullah. Akibat daripada perang Jamal ini, maka terkorbanlah banyak pasukan Islam ataupun tentera-tentera Islam, dan terdapat syahidnya daripada golongan sahabat ataupun kalangan sahabat, iaitu Zubair Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah. Walaupun mereka tidak mengikuti perperangan kerana telah mewujudkan perdamaian, namun mereka telah dibunuh oleh tentera Sayyidina Ali. Kedua kalangan sahabat itu telah dikebumikan dalam satu liang lahat dan dianggap syahid. Kedua mereka iaitu Zubair Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah merupakan antara 10 orang yang tersenarai dalam kalangan yang terpilih untuk masuk syurga ataupun yang dijanjikan syurga. Dan peperangan Jamal ini telah berhenti disebabkan kaki unta yang telah dinaiki oleh Sayyidatina Aisyah patah. Dengan itu mereka telah mewujudkan perdamaian di antara kedua belah pihak. Namun terdapat pula ancaman baru kepada kumpulan Sayyidina Ali apabila Muawiyah bin Abu Sufyan juga mempunyai matlamat yang sama, iaitu menuntut kematian Khalifah Utsman, dan ketibaan mereka itu akan menyebabkan tercetuslah perang kedua dalam dunia Islam, iaitu perang sesama Islam yang dinamakan Perang Siffin. Sekian, itu saja daripada saya dan akan diteruskan oleh saudara Taufik Azri. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung perbahasan yang kedua, iaitu Perang Siffin. Okay. Seperti mana yang kita semua tahu, pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali, memang zaman yang banyak fitnah, berat. Dan boleh kata zaman yang paling banyak kontroversi. Sebab dua perang saudara dah berlaku, iaitu Perang Jamal dan juga Perang Siffin. Pengenalan Perang Siffin ni ialah yang saya akan ceritakan. Banyak yang kontroversi kita boleh dapat, bermula daripada zaman pemerintahan Abu Bakar, sedangkan pada zaman Nabi lagi. Pada pemerintahan zaman Abu Bakar, kita tahu iaitu munculnya golongan yang murtad, golongan yang enggan bayar zakat, dan juga golongan yang mengaku diri mereka Nabi, dan Nabi palsu lah maksudnya, sebab tak ada Nabi lepas Nabi Muhammad SAW. Kemudian seterusnya kita pergi ke zaman Osman, di mana berlakunya pembunuhan Osman itu sendiri disebabkan oleh golongan pemberontak. Memang zaman yang banyak fitnah lagi. Dan daripada zaman Osman ni dia masuk pada zaman Ali tu. Kisahnya adalah Perang Jamal yang first kali, iaitu Perang Jamal bermula apabila Sayyidatina Aisyah nak tuntut bela di atas kematian Sayyidina Osman lah. So dia bergerak dengan Zubair bin Awam dan juga Talhah untuk menuntut keadilan. Memang gerak ke Madinah. Masa tu pusat pemerintahan Ali dekat Madinah lagi. Kemudian Ali dah ada sokongan daripada Kufah, manakala Aisyah banyak dapat sokongan di Basrah. Dan Ali pun terpaksa membuat gerakan dan memintas perkara tersebut, memintas gerakan Aisyah lah. Kemudian mereka bertemu dan terjadilah peperangan. Nama Perang Jamal disebabkan Aisyah menaiki unta pada ketika itu. Dan agak tragis, dua sahabat Nabi iaitu Talhah dan juga Zubair terbunuh dalam perang ini, terkorban. Kemudian perang yang kedua ialah Perang Siffin ini. Perang Siffin ni, puncanya adalah seorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak mahu berbai'ah kepada Ali dan tidak mahu bai'ah kepada Ali sebagai seorang khalifah lah. Mula-mula kisahnya, Ali ni lepas dia Osman mati, orang nak Ali jadi khalifah, orang nak bai'ah kepada Ali, tapi Ali tak nak. Ali lari sampaikan Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam ni. Diorang ni antara anggota Majlis Syura untuk dipilih pada khalifah ketiga masa Osman sekali lah, masa Majlis Syura tu. Sebab Ali tak nak, orang ramai mula mencari tiga orang ni lagi, dan tiga orang ni pun tak nak, diorang cari Ali dan diorang bai'ah kepada Ali. Okey, balik pada cerita Perang Siffin. Faktor Perang Siffin ni terjadi disebabkan Muawiyah tidak mahu berbai'ah kepada Ali, dan Ali menghantar utusan iaitu Jarir bin Abdullah untuk bertemu dengan Jarir bin Abdillah untuk bertemu dengan Muawiyah. Dan pada ketika itu orang kanan Muawiyah atau yang paling rapat dengan Muawiyah ialah Amru bin Al-As. Muawiyah kata dia akan berbai'ah, tapi syaratnya dia nak Ali serahkan pemberontak yang membunuh Osman tu, atau Ali sendiri yang akan jatuhkan hukuman. Ali kena buat salah satu sebab dia nak keadilan. Tapi Ali tak boleh nak buat benda tu sebab lepas je peristiwa pembunuhan Osman, tentera pemberontak ni diorang join tentera Ali. Ali tak boleh buang diorang sebab tentera diorang ni lagi kuat daripada tentera Ali. So nak tak nak, dia kena ambil, dia kena terima diorang dalam tentera dia. Tapi nak buat macam mana kan, Ali terpaksa terima. So bila Osman kata nak serang, bila Muawiyah kata nak serang, Ali nak tak nak kena pertahankan lah. So berlakulah pertemuan Siffin. Okay. Dekat pertemuan Siffin ni, peperangan Siffin, dekat peperangan Siffin ni dua pihak lah, iaitu Ali dan juga Muawiyah. Masa tu Muawiyah di orang kanan dia
Amr bin al-As perang dekat tempat yang bernama Siffin, berhampiran dengan sungai Furat ataupun sekarang kita tahu dia sungai Euphrates. Sebab itulah nama peperangan ni adalah perang Siffin. Tapi nak cerita dekat sini, perang ni pada Muawiyah dia nak kalah dah. Amr bin al-As ni dia angkat mushaf dekat ujung tombak. Dekat ujung tombak ni dia angkat mushaf tu dan mengisyaratkan supaya peperangan ni harus dihentikan. Dan akhirnya rundingan dilakukan dan mereka berdamai. Dan pada masa itu ada juga peristiwa yang dikatakan tentera Rom Byzantine ada nak menghantar askar mereka untuk menyerang kumpulan Ali lah. Tapi Muawiyah kata kalau dia orang nak serang akan dia bergabung dengan Ali, habis dia orang macam tu. So perangan berhenti dan perdamaian dilakukan. Lepas tu ada juga golongan, lepas dah habis perang ni dah beberapa tahun, ada juga golongan yang nama dia Puak Khawarij. Dia orang ni kata Ali dengan Muawiyah ni berdosa, melakukan dosa besar dan telah mengkafirkan dua orang. Golongan ni dia orang kata Muawiyah dan Ali ni melakukan tindakan yang tidak berlandaskan Al-Quran. Dan boleh kata golongan tu yang kita kenali sekarang sebagai Syiah. Baik, akibat daripada perang tu ialah kita belajar bahawa akibat ni munculnya golongan Khawarij tu lah. Dan penutup ni yang boleh saya kata ialah kita sebagai seorang orang Islam, kita seharusnya berfikir sebelum tindak. Kita tak seharusnya jadi macam Muawiyah. Bila mana dia merasakan tuntutannya untuk menegakkan keadilan demi kematian Osman tu lebih utama berbanding dengan dia berbaiat kepada pemimpin dia yang baru, iaitu Ali. Dan seterusnya, sebagai pemimpin kita hendaklah bijak dalam menyusun strategi macam mana Ali buat. Dia berani pintas gerakan Aisyah waktu perang Jamal dan juga Muawiyah. Dan dia boleh fikir kenapa dia tidak jatuhkan sendiri hukuman kepada golongan pemberontak itu. Okey, sekian saja daripada kami untuk tajuk peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Sekian.